Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, ahlan wa sahlan. Sekali lagi kita akan berkongsi pada malam ni seperti minggu yang lepas berkenaan dengan topik perbincangan yang kita akan bincangkan, iaitu hadis-hadis akhir zaman dan juga hadis fitan melalui buku yang kita bincangkan lah, yang kita sepakati, iaitu buku Kronologi Kiamat. Sebelum tu tuan-tuan, suara saya okey kah? Boleh dengar elok kah? Dengar jelas Ustaz. Jelas. Okey. Okey, alhamdulillah. Baik, saya share screen dulu. Ya. Baik. Boleh nampak? Nampak Ustaz. Nampak, alhamdulillah. Baik, kalau kita tengok pada minggu lepas, kita telah pun bincang dua hadis berkenaan dengan tanda-tanda kecil akhir zaman ataupun tanda-tanda kecil kiamat. Kan, di samping pada minggu lepas juga kita bincang berkenaan dengan hadis Huzaifah bin Al-Yaman. Bagaimana Huzaifah bin Al-Yaman memberi perhatian terhadap apa yang akan berlaku pada masa depan itu, sampai Huzaifah tanya kepada Nabi SAW peringkat-peringkatkan selepas kebaikan itu, adakah akan berlaku keburukan pula, selepas keburukan adakah akan berlaku kebaikan pula, kan? Itu yang kita bincang secara ringkaslah minggu lepas. Dan kemudian kita juga bincang pada minggu lepas tanda yang pertama lah, hadis yang pertama berkenaan dengan tanda-tanda kecil kiamat, iaitu hadis permusuhan kaum kafir terhadap kaum muslimin. Kita sebutkan pada akhir begitu juga minggu lepas juga kita bincang berkenaan dengan banyaknya berlaku kematian di akhir zaman ini. Banyaknya berlaku kematian, pembunuhan, kematian, macam itulah. Dan hadis Abdullah dan juga hadis Abi Musa radhiyallahu anhum, bahawa Nabi SAW sebut, inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-'ilm wa yakthuru fiha al-haraj. Nabi sebut sebelum berlakunya kiamat akan datang hari-hari yang mana Allah Ta'ala yang mana kejahilan banyak, kejahilan berleluasa dan ilmu diangkat dan banyaknya kematian. Ini pun kita dah bincang pada minggu lepas. Kita sebut sebab apa berlakunya kematian yang banyak itu. Ada faktor-faktor yang pelbagai, antaranya kecanggihan teknologi, kan, antaranya juga kerana kemalangan yang bersifat besar, kan. Antaranya juga adalah sebab teknologi, kecanggihan kita panggil persenjataan. Ini semua kita panggil faktor-faktor yang menyebabkan kepada berlakunya kematian yang pelbagai, seperti yang kita bincangkan pada minggu lepas. Jadi ini dua hadis yang kita telah pun bincangkan. Kena ingatlah poin-poin ni, kena maybe balik rumah boleh buka sikit-sikit, sebab kita akan masuk kepada poin yang seterusnya pada malam ni. Jadi poin yang pertama adalah permusuhan kaum kufar kepada kaum muslimin, dan poin yang kedua adalah berlakunya kematian dalam bilangan yang banyak. Poin yang ketiga ini yang kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu tersebarnya perkara keji. Melalui hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu,
qala ala hadithukum hadithan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yushrab al-khamr wa yadhhab ar-rijal wa tabqa nisa'u hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahidun, iaitu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas, ala uhaddithukum hadisan, mana highlighter ni, ala uhaddithukum hadisan, tidakkah kamu mahu aku menceritakan kepada kamu satu hadis, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhaddithukum ahadun ba'di. Macam mana dia jadi macam ni pula ni? Tak apalah. Sekejap. Mana andu? Tak apalah no. La yuhaddithukum ahad, mendengarnya langsung daripada Nabi, melainkan Anas radhiyallahu taala anhu. Kata Anas, inna min asyratis saah, maksudnya Anas nukil daripada Nabi. Anas kata aku dengar daripada Nabi satu hadis yang orang lain tak dengar. Kan? Kata Anas, Nabi SAW sebut, inna min asyratis saah, sesungguhnya daripada tanda-tanda kiamat itu, ayyurfa'al ilmu, ilmu diangkat, wa yadhharul jahlu, dan kejahilan dizahirkan, wa yafshuz zina, dan zina berleluasa, wa yushrabal khamr, arak juga diminum, wa yadhhabar rijalu, dan golongan lelaki itu mati ataupun kurangnya lelaki, terjemahannya kurangnya lelaki. Wa tabqan nisa'u, golongan perempuan itu yang berbaki di kalangan perempuan, hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahidun. Maksudnya apabila berkurangnya lelaki, sehinggalah kita bagi nisbah lelaki dengan wanita itu 50 orang wanita menyamai satu orang lelaki. Ini antara tanda-tanda yang berlaku, tanda-tanda kecil yang berlaku sebelum datangnya kiamat. Jadi kalau kita tengok hadis ini, mengangkat ilmu. Kan? Kita kata Allah Ta'ala tidak mengangkatkan ilmu directly daripada ulama. Directly daripada dada-dada hambanya. Dalam hadis Nabi SAW sebut, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhum minal ibad. Sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara terus daripada hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah SWT mencabut ilmu dengan mematikan orang alim, mematikan para ulama. Itu cara Allah SWT mencabut ilmu ataupun mengangkat ilmu. Jadi kesan daripada mengangkat ilmu itu, maka terzahirlah kejahilan. Kan? Pada lafaz yang seterusnya itu, wa yadhharul jahl, terzahir kejahilan selepas apabila para ulama tidak ada, orang-orang berilmu tidak ada, maka terzahirlah kejahilan. Bahkan dalam hadis, kalau kita tengok di hujung hadis yang saya sebut tadi, Nabi ilmin tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Mereka itu, kata Nabi SAW,
sesat dan juga menyesatkan. Itu kejahilanlah maksudnya. Jadi dalam hadis ni ada beberapa tanda. Tanda yang pertama, yurfa'al ilm, diangkat ilmu. Yang kedua adalah dizahirkan kejahilan. Itu juga dalam hadis, dalam riwayat yang seterusnya yang saya jumpa, iaitu melalui hadis Abi Umamah Al-Bahili, dalam Musnad Ahmad, ada seorang lelaki, seorang Badawi. Badawi ni kita panggil orang-orang kampung lah, senang kata. Orang-orang asli kalau di Malaysia ni kan. Orang Badui. Orang Badui ditanya Nabi SAW, "Ya Nabi Allah, kaifa yurfa'al ilm?" Wahai Nabi Allah, bagaimana ilmu itu diangkat? Kaifa yurfa'ul ilmu minna wa baina azharina al-masahif wa qad ta'allamna ma fiha wa 'allamna nisa'ana wa zararina wa khadamana. Jadi Badui ini tanya, Arab ini tanya, bagaimana ilmu itu boleh diangkat sedangkan pada kita ada Al-Quran, ada mushaf. Dan kita telah pun belajar Al-Quran itu. Dan kita bukan setakat belajar, kita mengajarkan pula Al-Quran itu kepada wanita-wanita, maksudnya pasangan-pasangan kita. Dan kita ajar juga kepada anak-anak kita, zuriat-zuriat kita. Jadi kalaulah Al-Quran itu masih ada, macam mana ilmu itu boleh diangkat? Jadi Arab ini tanya kepada Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, wahazihil yahud. Sebelum tu, farafa'an Nabi SAW ra'sahu waqad alat wajhahu humratun minal ghadab. Nabi SAW dia tak selesa dengan perkataan itu, pertanyaan itu. Jadi wajah dia berubah sikit. Jadi kata Nabi SAW, "Aisa kilatka ummuka wa hadhihi al-yahud wan nasara baina azhurihim al-masahif lam yusbihu yata'allaquna biharfin mimma ja'atuhum bihi anbiya'uhum ala wa inna min zihabil ilmi an yazhaba hamalatuhu." Kata Nabi SAW, sungguhnya golongan Yahudi dan Nasara ada kitab-kitab terdahulu, Zabur, Injil, itu kan kitab Nasara, Injil. Baina azhurihim al-masahif. Mereka pun ada kitab dan mereka pun diangkat ilmu mereka. Kan? Mereka pun ada kitab. Lam yusbihu yata'allaquna biharfin mimma ja'atuhum bih anbiya'uhum. Sekalipun mereka ada kitab, tetapi mereka tetap tidak bergantung dengan kitab mereka, tidak berpegang dengan apa yang dibawa oleh para nabi-nabi mereka. Ala wa inna min zihabil ilmi an yazhaba hamalatuhu. Sesungguhnya ilmu itu diangkat dengan diangkat pembawa-pembawa ilmu. Maksudnya para ulama lah. Jadi menjawab kepada soalan Arab tadi yang kata kita ada Al-Quran. Macam mana kita boleh jahil lagi sedangkan kita ada Al-Quran? Jadi Rasulullah SAW seolah-olah nak mengisyaratkan bahawa Al-Quran saja tak cukup, kan? Al-Quran saja tak cukup. Dia perlu kepada memahami Al-Quran, perlu kepada orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Jadi apabila tidak ada orang-orang yang mengajarkan Al-Quran itu, sebab diangkat oleh ulama, dimatikan oleh Allah SWT, maka Al-Quran hanya sekadar Al-Quran sajalah. Kandungan Al-Quran tak dapat diteliti, tak dapat dipelajari dengan elok kerana tidak ada lagi para ulama yang meneliti dan juga mengajarkan Al-Quran. Itu maksudnya. Okey? Sehinggalah terzahir kejahilan. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, tanda yang seterusnya, wa yafshu az-zina. Wa yafshu az-zina. Tersebarnya zina. Tuan-tuan, kalau tengok apa yang berlaku pada hari ini, kita boleh katakan bahawa isyarat-isyarat itu telah pun terjadi depan mata kita. Zina, Allah sebut dalam Al-Quran, haramkan.
wala taqrabuz zina innahu, apa ayat Quran tu? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, sesungguhnya zina itu adalah fahishah. Fahishah ni apa dia? Satu perkara yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kepada kerosakan. Tuan-tuan, para ulama bincang kenapa Allah SWT ataupun kenapa agama Islam kita ni tidak membenarkan zina. Antara sebabnya adalah agama kita ini adalah agama yang menjaga keturunan. Kita kena faham tu. Jadi apabila berlakunya zina, itu telah pun merosakkan keturunan kita. Itu telah pun merosakkan keturunan kita. Sebab apa merosakkan keturunan? Kerana dengan melalui zina itu, kita pun dah keliru mana satu bapaknya, mana satu maknya. Mak boleh detect lah mungkin. Sebab mak seorang zuriat itu lahir daripada rahim ibu. Tapi kalaulah zina itu berluasa dengan banyak sekali, seorang wanita contohnya berzina dengan 4 orang lelaki, dia dapat anak. Kita tak tahu mana satu anak dia. Jadi zina itu merosakkan keturunan. Itu antara sebabnya lah. Tetapi kalaulah tidak ada sebab ini, sekarang ni orang kata kita boleh detect melalui DNA, kan? DNA dah boleh detect. Kita boleh tahu bapa budak ni siapa dia. Betul tak? Tetap haram. Tetap haram. Zina tetap haram. Sebab Allah yang mengharamkan. Dan Islam apabila yang jalan yang lain yang halal. Itu cantiknya Islam. Jadi apabila Allah halalkan zina, agama kita menghalalkan perkahwinan yang sah. Betul tak? Itu cantiknya agama kita Islam, supaya kita bertanggungjawab dengan apa yang kita bertanggungjawab dengan apa yang kita lakukan. Baik. Wa yafshul zina. Dan kalau kita tengok dalam buku ni, buku yang asal ni kan, kita tengok syarah yang diutarakan oleh penulis, dia sebut zina pada kurun kita ini adalah sangat banyak dan sangat berbeza banyaknya itu jika nak dibandingkan dengan pada kurun-kurun yang lain. Sehingga kan kita ini ditekan dengan macam-macam perkara. Bahkan ada satu perjanjian yang menormalisasikan perkara-perkara yang menuju kepada zina ni. Perjanjian itu namanya CEDAW. Kalau tengok dalam buku dia tulis CEDAW. CEDEW kan? Salah tu. Ada berlaku kesilapan. Yang betulnya CEDAW. CEDAW. Bukannya DEW. DAW. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Itu maksudnya. Itu apa full penuh kepada CEDAW itu. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Perjanjian ni tuan-tuan, dia sebenarnya perjanjian pada asalnya adalah perjanjian untuk membela hak-hak wanita. Dia tak nak wanita itu kita panggil apa? Dipinggirkan. Tak selevel dengan lelaki, dia tak nak macam tu. Jadi melalui perjanjian itu diperjuangkan hak untuk bekerja, untuk wanita bekerja, hak-hak untuk wanita, macam-macam hak-hak wanita yang lain lah. Dan termasuk dalam hak-hak itu adalah hak untuk menyamatarafkan antara wanita dengan lelaki. Ini yang masalahnya. Jadi antara hak yang diperjuangkan itu juga adalah kebebasan memilih dan menukar jantina. Itu antaranya. Jadi kebebasan homoseksual antaranya. Kebebasan mengiktiraf perkahwinan sejenis antaranya. Kebebasan mana-mana wanita untuk tinggal dengan sesiapa sahaja di mana-mana sahaja antara perjanjian ini. Dan kebebasan wanita untuk berkahwin dengan sesiapa sahaja dengan agama apa sahaja. Itu juga antara perjanjian ini. Jadi perjanjian CEDAW ni yang asalnya adalah memperjuangkan hak-hak wanita,
tetapi diselitkan dalam perjanjian itu perkara-perkara yang sepatutnya tak boleh diamalkan oleh Islam. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Islam, bertentangan dengan ajaran Islam. That's why perjanjian itu kita panggil Malaysia antara yang ambil perjanjian itu tapi tak setuju dengan beberapa syarat. Alhamdulillah lah. Jadi Malaysia ambil perjanjian itu, sign perjanjian itu pada tahun 1995. Ini maklumat yang saya carilah. Perjanjian itu asalnya diusahakan pada tahun 1969. Malaysia join dengan perjanjian itu pada tahun 1995. Tetapi Malaysia apabila join perjanjian itu, dia tak setuju dengan semua perkara yang diutarakan, semua perkara yang disenaraikan. Jadi antara perkara yang Malaysia tak setuju adalah perkara-perkara itulah kebebasan memilih jantina, kebebasan menukar jantina, kebebasan homoseksual dan sebagainya. Itu tidak dipersetujui oleh Malaysia dan tidak dinafikan bahawa Malaysia ditekan oleh ramai NGO yang pro wanita itu mempersoalkan tindakan Malaysia. Kenapa tak setuju dengan perjanjian beberapa perkara dalam perjanjian itu. Bukan Malaysia saja, banyak lagi lah. Mesir antaranya, Libya antaranya, Arab Saudi antaranya. Maksudnya mereka sign dengan perjanjian CEDAW itu, tetapi mereka hanya setuju pada sebahagian part, tak setuju pada sebahagian part yang lain, dan tidak dinafikan negara-negara kita ini ditekan untuk bersetuju dengan perkara-perkara tersebut. Okey. Dan kalau kita tengok pada hari ini sekalipun kan, banyak kita panggil perkara yang berada di sekeliling kita itu menuju kepada normalisasi LGBT. Ini semua adalah antara faktor-faktor yang boleh menyebarkan zina. Kan? Kalau kita tengok Facebook antaranya, Facebook menyokong LGBT. Kan? Facebook menyokong LGBT. Adakah kita sebagai pengguna Facebook, kuliah ni pun live di Facebook. Jadi adakah kita sebagai pengguna Facebook perlu ban Facebook secara keseluruhan? Susah juga nak sebut. Sebab Facebook ini antara lain adalah medium untuk kita berdakwah juga, medium untuk kita dapatkan maklumat dengan perkembangan teknologi pada hari ini. Tetapi kita perlu waspada. Maksudnya dalam penggunaan kita Facebook, kita perlu sama sekali untuk tidak reda dengan apa yang diperjuangkan oleh Facebook, LGBT, homoseksual dan sebagainya. Dan di Malaysia sekalipun saya ingat ramai dah yang tukar jantina, ramai dah yang mengamalkan LGBT dan pelbagai yang lain. Semua ini mengisyaratkan kepada benarnya hadis Nabi SAW, di akhir zaman zina akan tersebar dengan banyak. Okey. Kemudian wayu syuruba al-khamr. Arak diminum. Arak pun sama juga. Allah Ta'ala haramkan arak dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Allah sebut sesungguhnya arak, sesungguhnya judi dan sebagainya dan yang lain-lain adalah suatu perkara yang keji daripada perkara-perkara yang diamalkan oleh syaitan. Fajtanibu, jauhkanlah daripada arak itu. Allah Ta'ala mengharamkan arak dan kita sampai sekarang kita perlu i'tiqad, perlu percaya bahawa arak itu diharamkan oleh Allah SWT, diharamkan dalam agama kita. Tapi di akhir zaman arak itu akan diminum secara berleluasa. Bahkan para ulama kita, saya tengok Al-Imam Al-Kirmani rahimahullah mendatangkan satu persoalan. Kenapa Rasulullah mengikat Rasulullah highlight benda ini berlaku di akhir zaman, sedangkan arak itu pada zaman Nabi pun ada orang minum. Pada selepas zaman Nabi pun ada orang minum. Setiap zaman itu ada golongan-golongan yang minum arak. Bahkan Nabi menjatuhkan hudud kan, untuk melakukan hukuman hudud kepada peminum arak kan. Jadi kenapa Nabi SAW highlightkan arak itu di akhir zaman?
Sedangkan pada zaman-zaman dulu pun ada juga orang minum arak. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, maksudnya bukanlah semata-mata minum arak, tetapi maksudnya adalah minum arak itu diminum dalam keadaan yang sangat banyak. Maksudnya benda tu dah jadi kebiasaan dah. Tidak ada lagi segan silu dalam minum arak. Kalau dulu orang minum langgar ambil arak ini dalam keadaan mereka tahu perkara ni haram, jadi mereka sembunyi-sembunyikan. Sekarang ataupun masa akhir zaman nanti, arak itu diminum secara berleluasa tanpa ada sikit pun rasa malu dan tanpa ada sikit pun rasa takut kepada Allah. Dia dah jadi macam kebiasaan. Ini kalau dalam bab arak ni, kalau kita tengok, saya ingat banyak yang related to sukan lah arak. Semua benda diraihkan dengan arak. Benang ni sikit, raihkan dengan arak. Benang ni sikit, raihkan dengan arak. Jadi ini juga antara perkara-perkara yang kita perlu waspada. Dan arak, kalau kita bincang tadi, zina itu diharamkan antara faktor ataupun antara sebab logik. Sekarang ni banyak orang bincang logical. Apa logik di sebalik pengharaman satu perkara. Jadi kalau zina tadi logiknya adalah untuk menjaga keturunan, arak logiknya adalah untuk menjaga akal. Untuk menjaga akal kita. Sebab seorang yang minum arak, dia dah akal dia tu dah tak boleh kontrol dengan baik. That's why sampai sekarang pun, sampai di Malaysia sekalipun, kalau kita tengok banyak kemalangan kereta yang berlaku dengan sebab mabuk kan, dengan sebab mabuk. Sebab dia dah tak boleh kontrol dia punya akal. Macam itulah. Dengan sebab ini, ataupun dengan faktor-faktor ini, menunjukkan bahawa agama kita adalah agama yang menjaga keturunan kita. Agama kita juga adalah agama yang menjaga akal kita. Dan banyak lagi. Semuanya ada 5 yang besar yang agama kita jaga. Menjaga agama, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan. Satu lagi menjaga apa? Tak ingatlah saya pun. Tapi menjaga keturunan itu dengan mengharamkan zina, dan menjaga arak itu adalah dengan mengharamkan arak itu adalah sebab agama kita menjaga akal. Baik. Kemudian lafaz yang seterusnya, wa yazhaba ar-rijal. Wa yazhaba ar-rijal. Lelaki berkurangan. Sebab apa lelaki berkurangan? Saya tengok kata Imam Ibn Battal. Ibn Battal ni seorang ulama hadis yang mensyarahkan Sahih Bukhari. Dia kata lelaki berkurangan sebab berlakunya banyak mihan wal fitan. Berlakunya banyak ujian dan juga fitnah dan juga peperangan, yang mana peperangan itu kebanyakannya disertai oleh golongan lelaki. Jadi apabila golongan lelaki banyak terlibat dengan peperangan, maka lelaki pun semakin berkurang. Kan? Kita tengok pada hadis yang sebelum ni berkenaan dengan haraj kan. Al-haraj, kita kata al-haraj itu berlaku dengan banyak faktor, antaranya adalah faktor peperangan, kemajuan teknologi dan sebagainya, yang mana peperangan ini ghalibnya, kebiasaannya disertai oleh golongan lelaki. Jadi secara tidak langsung memberi kesan kepada kuantiti lelaki. Jadi bilangan lelaki daripada menjadi semakin berkurang. Wa tabaqan nisa'u hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahidun. Sehinggalah golongan wanita, jika dinisbahkan dengan golongan lelaki, 50 orang wanita dan seorang lelaki. Itu hadis daripada Anas bin Malik. Hadis yang pertama yang kita kongsikan pada hari ini. Boleh? Satu hadis lagi, boleh? InsyaAllah. Satu hadis lagi, hadis yang kedua untuk malam ini, di bawah tajuk menyerahkan urusan kepada bukan ahlinya, iaitu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadditsul qaum ja'ahu a'rabiyyun faqala mata as-sa'ah qala fa idza dhiyya'atil amanah fantazir as-sa'ah qala kayfa idha'atuha qala idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Hadis yang seterusnya
di bawah tajuk menyerahkan urusan kepada bukan ahlinya. Hadis daripada Abi Hurairah, kata Abu Hurairah, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithul qaum, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bercakap di dalam satu majlis, ja'ahu arabiyyun, datang kepadanya seseorang badui lah, maksudnya arabiyyun ini. Faqala mata as-sa'ah, maka arabiyyun itu bertanya kepada Nabi, bila kiamat? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza dhuyyi'atil amanah fantaziris sa'ah, apabila amanah diabaikan maka tunggulah kiamat, maka datanglah kiamat maksudnya. Qala kaifa idha'atuha, jadi Arab tadi tanya pula, macam mana amanah itu boleh diabaikan? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wusida al-amru ila ghairi ahli." Apabila sesuatu perkara itu dinisbahkan, disandarkan kepada orang yang bukan keahliannya, fantazir sa'ah, maka tunggulah kiamat. Ini satu lagi tanda kiamat yang kecil, iaitu amanah telah pun diserahkan kepada bukan ahlinya. Dan amanah itu telah pun diabaikan. Sehingga seseorang yang bukan keahlian memegang sesuatu pada perkara yang dia bukan ahlinya, maka pada waktu itu telah pun hampirlah hari kiamat. Kalau kita tengok semua hadis-hadis yang kita baca ni sebenarnya dia ada kaitan dengan satu sama yang lain. Kan? Kita tengok tadi antara tanda kiamat, yurfa'al ilmu wa yadhharul jahl, ilmu diangkat dan juga kejahilan dizahirkan ataupun kejahilan berleluasa. Dan ini juga amanah diabaikan dan juga amanah diabaikan, dan amanah diabaikan itu simbolik sebenarnya kepada kejahilan. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab apabila seorang tidak ada lagi ilmu, tidak ada lagi amanah dalam diri dia, maka dia tak tahu apa yang dia pentingkan adalah jawatan, apa yang dia pentingkan adalah kuasa, sedangkan dia tidak berkeahlian pun. Dia jahil. Itu maksudnya. Jadi ada relation sebenarnya dengan hadis yang atas dengan hadis yang sekarang ni. Fa idza dhi'atil amanah fantazir sa'ah, apabila amanah itu diserahkan kepada orang yang bukan keahlian, maka tunggulah kiamat. Dan ini sebenarnya ada kaitan juga dengan hadis yang seterusnya. Kalau ada masa, kita akan baca. Kalau kita tengok dalam buku ni, ada slogan yang sering dilaung-laungkan. Kata Dr. Syaraf dalam buku ni, orang selalu sebut orang yang sesuai untuk jawatan yang sesuai, orang yang ahli untuk kepakaran dia. Tetapi realiti yang kita berhadapan pada hari ini, kita tengok semua orang nak bercakap tentang sesuatu yang bukan bidangnya pun. Semua orang nak bercakap tentang sesuatu yang bukan bidang dia pun. Dan kadang-kadang kita tengok pemimpin-pemimpin kita ni, bukan Malaysia lah, ataupun kalau Malaysia pun kita kena ambil ibrah, ambil pengajaran. Kita tengok pemimpin-pemimpin kita, orang-orang atasan kita, yang mana kita tengok mereka ini seolah-olah lebih mementingkan diri sendiri berbanding amanah yang mereka pegang. Kan? Dalam hadis ini ada satu hadis lain yang sebenarnya ada relation, ada kaitan dengan hadis ini, iaitu hadis yang masyhur juga. Hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dah dengar kan? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap daripada kita adalah ra'in ni maksudnya bertanggungjawab dengan apa yang kita ada. Setiap daripada kita adalah bertanggungjawab dengan apa yang kita ada. Wal imamu alladhi 'ala an-nas ra'in wa huwa mas'ulun 'ala ra'iyatih. Dan imam dan pemimpin kepada para manusia, dia juga sebenarnya bertanggungjawab, dan tanggungjawab dia itu adalah 'ala ra'iyatih, kepada rakyat-rakyat dia. War rajulu ra'in 'ala ahli baitih. Dan seorang lelaki
yang bergelar suami, ketua keluarga, dia bertanggungjawab dengan apa yang dia tanggungjawabkan. Anak-anak dia, keluarganya, dan juga tanggungjawab dia lah, isteri dia, semua itu berada di bawah tanggungjawab dia. Jadi ini hadis yang ada kaitan dengan hadis yang ini. Jadi apabila berlaku kepincangan, orang yang sepatutnya memegang amanah, tiba-tiba diangkat orang lain yang bukan kepakarannya. Orang lain yang bukan sepatutnya berada di tempat tersebut diangkat. Berlaku kepincangan, maka pada waktu itu dekatlah dengan tarikh kiamat. Dan ini sebenarnya juga ada kaitan dengan hadis yang seterusnya. Mungkin hadis yang seterusnya ini kita akan baca pada next, ataupun kita baca sekali dulu. Sebab dia berkaitan dengan hadis yang seterusnya, iaitu hadis daripada Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna amama ad-dajjali sinina khadda'ah yukazzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kazib wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa ma ar-ruwaybidah? Qala al-fuwaisiq yatakallamu fi amri al-'ammah. Kepincangan dalam pertimbangan. Dan ini pun kepincangan dalam pertimbangan lah maksudnya. Sebab itu saya kata ada kaitan. Maksudnya timbangan, orang yang sepatutnya duduk di tempatnya tidak lagi diletak pada tempatnya. Okey? Maksudnya kalau A itu sepatutnya duduk di tempat A, tiba-tiba A itu tak duduk di tempat A. Dia jadi C duduk di tempat A. Itu maksudnya kita punya pertimbangan, kita punya mizan. Mizan ni apa dia dalam bahasa Melayu? Kita punya timbangan itu dah tak balance. Dah jadi kucak-kacir. Itu maksudnya. Jadi dalam hadis Anas bin Malik ini, kata Nabi SAW, inna amamad dajjal, sebelum datangnya Dajjal, kita bacalah, mudah, kalau lewat sikit, tak apa. Inna amamad dajjal, sebelum keluarnya Dajjal, sinina khadda'ah, akan berlaku beberapa tahun-tahun, yang mana tahun itu banyak tersebarnya penipuan. Yukazzabu fiha as-sadiq, pada tahun-tahun tersebut akan orang yang benar dikatakan sebagai dusta. Itu maksudnya. Wa yusaddaqu fiha al-kazib, dan orang yang menipu dianggap benar. Wa yukhawwanu fiha al-amin, orang yang amanah, orang yang bertanggungjawab, yang ada sifat amin, sifat amanah, dianggap sebagai khianat. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, orang yang asalnya dia ni pengkhianat, diangkat pula, dia dipanggil pula sebagai orang yang beramanah. Wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah, dan golongan-golongan ruwaybidah mula bercakap-cakap, kan? Qila wa ma ar-ruwaybidah, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruwaybidah tu apa? Qala al-fuwaisiq yatakallamu fi amri al-'ammah. Ruwaybidah itu maksudnya adalah golongan-golongan fasik, golongan-golongan bodoh dan hina yang kali bercakap. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa sebelum keluarnya Dajjal akan berlaku beberapa tahun, yang mana tahun itu penuh dengan penipuan. Tahun-tahun itu penuh dengan penipuan. Antara penipuannya, antara ujian fitnah yang berlaku pada tahun itu adalah seseorang yang bercakap benar, dia ni tidak lagi dianggap sebagai benar, tapi dia ni pula dituduh sebagai dusta. Orang yang benar didustai, dan orang yang berdusta pula dianggap sebagai benar. Wa yukhawwanu fiha al-amin, orang yang beramanah itu dianggap sebagai khianat, dan orang yang khianat pula dianggap sebagai beramanah. Dan ruwaybidah, golongan-golongan yang pandai cakap ni, mudah terjemahan dia adalah golongan yang pandai cakap ni, sering kali berbicara pada perkara-perkara yang ammah. Ini tuan-tuan, kalau kita tengok kepincangan dalam pertimbangan ini, pada saya lah, Allah Subhanahu Wa Taala alam, kita boleh nampak berlaku dah di zaman kita.
kita tengok betapa ramai golongan-golongan yang tidak ada keahlian dalam satu perkara, tapi dia yang paling laju bercakap tentang satu perkara. Kan? Contohnya, saya sebagai seorang pelajar agama, saya tak berhak untuk bercakap pada perkara-perkara yang bukan jurusan saya, sebab saya ni orang agama kan. Jadi skop perbahasan yang sepatutnya yang saya jaga, yang lidah saya boleh bercakap adalah pada perbahasan agama saja. Saya tak boleh masuk dalam bidang doktor, nak ulas lebih-lebih pasal vaksin dalam sudut perubatan. Saya tak boleh, sebab itu adalah hak golongan bidang perubatan. Macam tu juga golongan perubatan ni, mereka ada skop mereka. Jadi skop mereka itu adalah bidang perubatan. Tetapi yang terjadi pada hari ini, kalau kita semua perasan, kan, semua orang nak bercakap apa saja. Yang ustaz nak bercakap tentang perubatan, yang perubatan nak bercakap agama, kemudian yang lain-lain pun nak bercakap pada urusan-urusan yang bukan pada bidangnya. Dia orang keliru, betul tak? Bila seseorang yang bercakap pada bukan ahlinya, kemudian ini pula tak boleh dikontrol. Zaman sekarang ni tak boleh kontrol. Dia forward saja masuk WhatsApp tu, kemudian forward jadi viral. Dan sekarang ni semua orang jadi keliru habis. Betul ke macam ni? Betul ke macam ni? Sedangkan kalau kita merujuk kepada orang yang betul-betul keahlian, barulah timbangan itu jadi betul balik, kan? Jadi perkara yang berkaitan dengan agama contohnya, pergi tanya dengan ustaz-ustaz ni. Jangan pergi tanya pomen bengkel, tak kena. Jadi perkara yang berkaitan dengan agama, pergi tanya ustaz. Jadi kita kena serahkan urusan ni, setiap cabang urusan ni kena serahkan kepada ahlinya. Barulah kita punya institusi itu, kita punya timbangan itu jadi adil, jadi sama rata. Barulah jadi elok kehidupan kita. Tetapi yang berlaku hari ini seolah-olah membenarkan apa yang semua orang nak ulas pada semua perkara, dan dibantu pula dengan teknologi. Semakin maju sehingga keliru habis. Inilah bentuk-bentuk ujian yang kita hadapi pada hari ini. Nasihat saya lah, dan juga nasihat untuk saya sendiri dan juga untuk kepada kita semua, kepada semua yang dengar ni, dan kepada saudara. Okey. Sorry, internet terputus. Sekarang ni dah boleh balik kan? Ada orang boleh respon? Boleh dengar suara balik tak? Assalamualaikum. Okey Ustaz. Boleh dengar suara balik? Dah. Okey. Sorry. Sebab internet saya terputus. Kat mana terputus tadi? Saya pun tak perasan.
Putus. Tapi tak apa, kita boleh follow up lah. Okey, baik. InsyaAllah. Sambung sedikit lagi. Apa yang berlaku pada hari ini adalah semua perkara berlaku kepincangan, dah jadi tak center, dah jadi tak stabil. Berlaku kacau bilau, semua orang nak bercakap pada bukan bidangnya. Jadi apa mauqif, apa pendirian, apa sikap yang perlu kita terapkan dalam diri kita? Sikapnya adalah kita perlu untuk tanya kepada ahlinya. Kita perlu untuk tanyakan sesuatu perkara itu pada ahli bidangnya. Jadi dalam bab-bab agama, tanyalah kepada para ustaz. Bab-bab perubatan, tanyalah pada doktor-doktor. Bab-bab mata pelajaran kita, tanyalah kepada guru-guru. Itu cara dia. Barulah kita boleh jadikan kehidupan kita ni berada pada landasan yang betul dan tidak berlaku kepincangan. Baik. Jadi secara tak langsung, semua berita yang kita dapat, kita perlu untuk tabayyun. Double check maksudnya. Perlu untuk double check sebelum kita sebarkan kepada orang lain. Kan? Sekarang ni semua orang cepat. Dapat je berita, sekali dia tekan phone tu, tersebar ke serata alam. Jadi apa yang sikap yang perlu kita ada juga adalah double check. Adakah betul ataupun tak betul. Perkara ini berlaku dan Nabi SAW mengisyaratkan perkara ini. Kepincangan dalam pertimbangan itu, maksudnya tidak berlaku, maksudnya suatu perkara itu dah jadi unbalanced. Itu Nabi SAW telah pun isyaratkan, tetapi bukanlah maksudnya kita perlu lepas tangan, redha macam tu, tak. Kita perlu untuk menstabilkan perkara ini. Kalau orang lain tak percaya ataupun orang lain ada sikap-sikap yang tak elok, kita tak mau untuk diri kita tak mau. Diri kita ni kita kena rujuk kepada ahli yang betul. Kan? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, Al-Quran sebut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalaulah seseorang datang kepada kamu, seseorang yang fasik datang kepada kamu dengan membawa satu khabar, fatabayyanu, maka tabayyun, double check, tengok balik maklumat itu betul ataupun tidak. Itu 3 hadis yang kita bincangkan pada malam ni. Secara umumnya kita patah balik sikit. Hadis yang pertama adalah hadis daripada Anas bin Malik. Kita sebut tadi adalah antara tanda kiamat, ilmu diangkat, kejahilan berleluasa, zina juga berleluasa, arak diminum sesuka hati, kemudian wayadhhabur rijal, lelaki berkurangan dan wanita itu jadi banyak sehingga nisbah wanita dengan lelaki adalah 50 nisbah 1. Itu hadis yang pertama yang kita bacakan tadi. Kemudian hadis yang keempat, kita sebutkan bahawa hadis yang keempat itu ada relation, ada kaitan dengan hadis yang kelima. Kan? Hadis yang keempat, hadis keempat dalam susunan ya, bukannya hadis keempat untuk malam ni. Ini hadis kedua untuk malam ni. Kita sebut bahawa tanda kiamat juga, tanda kiamat yang kecil itu juga adalah dhi'atil amanah. Bila amanah itu diabaikan, maka tunggulah kiamat. Dan ini hadis yang terakhir, iaitu sebelum Dajjal keluar akan berlaku tahun-tahun yang mana banyaknya pembohongan, penipuan. Sehingga orang yang benar itu dianggap sebagai penipu, orang yang menipu pula dianggap sebagai benar, orang yang khianat dianggap sebagai amanah, orang yang amanah pula dianggap sebagai khianat, dan orang-orang dan Ruwaibidah mula bercakap-cakap pada perkara-perkara yang umum. Siapa Ruwaibidah? Adalah mereka yang fuaisik, mereka yang bodoh dan hina, yang bercakap pada perkara-perkara yang umum. Saya ingat itu saja yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Jazakumullahu khairan katsira. Minta maaf banyak sebab berlaku gangguan internet tadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau ada 1-2 soalan, boleh tanya insya-Allah. Okey. Nampaknya tak ada soalan. Kalau tidak ada soalan, saya pun tutup kongsian kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw